أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memberikan banyak ahli jatuh sesurau al-hidayah, tuan-tuan perempuan minta Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana di pagi Sabtu ini insyaAllah kita kembali untuk menyambung kajian kita. Dan hari ini insyaAllah tuan-tuan, minta Allah SWT kita sambung uraian tentang salah satu daripada Asma'ul Husna, iaitu Al-Hakim. Al-Hakim secara umumnya bermaksud yang maha bijaksana. Jadi ini adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita telah menjelaskan sebahagian daripada makna Al-Hakim yang diberikan oleh para ulama. Antara makna dia yang pertama ialah Al-Hakim. Al-Hakim iaitu yang menjatuhkan hukuman ataupun yang mencipta undang-undang. Ini bermaksud bahawa semua makhluk ini berada di bawah penguasaan Allah SWT, di bawah hukum Allah SWT, yang mana semua makhluk wajib mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala urusan-urusan yang berlaku di atas dunia ini semuanya berada di bawah kekuasaan Allah SWT, di bawah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah SWT lah yang mengatur segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, daripada sekecil-kecilnya sehinggalah ke sebesar-besarnya. Dan Allah SWT jugalah yang menurunkan syariat-syariat ke atas umat manusia. Jadi syariat adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita cerita tentang syariat, kita cerita tentang hukum hakam, halal, haram dan sebagainya. Jadi hukum halal dan haram ini tuan-tuan bukan kerja manusia. Okey, bukan kerja manusia. Kalau sekiranya satu-satu hukum itu dikeluarkan oleh para ulama, bukanlah para ulama itu yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan hukum. Para ulama cuma mengeluarkan hukum berdasarkan kepada apa yang ada dalam Al-Quran, apa ada dalam sunnah, ijma' dan qiyas. Sebab ramai orang marah, contohnya saya sentuh sikit tentang bab forex. Bab forex. Bila para ulama mengatakan forex trading online ini adalah haram, maka mereka mengatakan pandai-pandai ulama ini mengharamkan. Dia kata pandai-pandai ulama ini mengharamkan. Sedangkan haram halal ini bukan kerja manusia. Hak mutlak Allah SWT yang menghalalkan satu benda dan mengharamkan suatu benda. Haram bagi kita untuk mengharamkan benda yang halal, dan juga haram bagi, tak kisah siapa dia ulama ke, menghalalkan benda yang haram. Jadi hukum halal haram ni bukan kerja manusia. Ni kerja Allah SWT. Dan bila Allah SWT mengharamkan sesuatu benda, maka dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala itulah bahawa semua benda yang haram itu mesti ada hikmah di sebaliknya. Tidak ada benda yang baik yang diharamkan oleh Allah SWT, dan mustahil Allah Ta'ala mengharamkan benda yang baik. Semua yang baik itu ada kebaikan. Semua yang baik itu ada dia punya manfaat dia, dan semua yang haram itu ada mudarat dia. Ambillah apa benda tuan-tuan. Sebagai contoh kita ambil arak. Arak diharamkan adalah kerana apa dia? Kerana dia boleh menghilangkan akal. Okey? Maksudnya apa? Maksudnya kalau sekiranya arak itu dibenarkan seperti mana berlaku di zaman-zaman Nabi, sebelum diharamkan arak secara total, umat Islam pada masa itu minum arak, tuan-tuan. Nak pergi solat minum arak, balik solat arak, minum arak. Sebab masa itu arak belum lagi haram. Sehinggalah akhirnya apa dia yang berlaku? Bila orang minum arak ni tuan-tuan, dia bukan boleh kontrol. Dia bukan boleh kontrol. Bila minum sikit rasa sedap, tambah lagi. Bila tambah lagi akhirnya mabuk. Bila mabuk pergi sembahyang, pergi solat. Bila dia solat, orang gila. Istilah macam mabuk ni, orang macam orang gila. Orang yang tak boleh nak kontrol akal pemikiran dia.
So dia bacalah ayat apa dia? Ayat surah Al-Kafirun. Yang sepatutnya dia baca la a'budu ma ta'budun. Dia terbaliknya. A'budu ma ta'budun. Nah, dia terbalik kan. Dan bila terbalik, makna berubahlah. Maknanya secara total makna berubah. Kalau la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Dia kata pula, aku sembah apa yang kamu sembah, kamu pun menyembah apa yang aku sembah. Terbalik ku. Terbalik kuat orang Kelantan kata. Jadi ini kalau berniat untuk menyebut secara begitu, maka dia boleh keluar daripada Islam. Kalau sengaja, sebab itu perkataan yang boleh membawa kepada kufur. Kan? Aku sembah apa yang kamu sembah, artinya kalau kamu sembah berhala, aku pun sembah berhala. Maksud apa itu? Maksudnya dia telah mensyirikkan Allah SWT. Itu akibatnya kalau arak ini diharuskan. Sebab tu arak ini diharamkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala haramkan satu benda, mesti ada hikmah. Ini kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, walaupun dalam arak itu, ya, mungkin ada kebaikan dia, bahkan kebaikan dia pun sebenarnya diiktiraf oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Ada, memang tidak dinafikan, ada kebaikan. Sebab tu dalam ayat yang dibacakan tentang khamar, bila ditanya kepada Nabi SAW tentang hukum khamar ni, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Bila Nabi ditanya tentang dua perkara, al-khamar, arak, dan juga judi, maisir. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya apa? Supaya qul fihima, katakanlah di dalam kedua-dua tu, judi dan juga arak itu, ismun kabir, dosa besar, keburukan yang sangat banyak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa kedua-duanya adalah lebih besar daripada kebaikan daripada kedua-duanya. Artinya apa dia? Artinya dalam judi ada kebaikan, ada kebaikan. Dalam arak juga ada kebaikan, dalam arak juga ada kebaikan, tetapi oleh kerana keburukan dia, ya, kesan buruk dia, kesan negatif dia lebih besar, maka Allah Ta'ala haramkan. Apa kebaikan judi? Kebaikan judi, mudahlah kalau dia menang, dia kaya. Baik tak untuk tokai judi, baik untuk tokai judi. Tokai judi kaya-kaya. Yang miskin ni, yang sesak ni, yang papa kedana ni lah orang yang berjudi. Okey? Sebab daripada 1000 orang yang main judi, mungkin hanya 10 orang yang menang. Okey? Ataupun 100 orang yang menang, 10% yang menang. Yang 90% tu semua rugi. Contohnya yang untung sama dia, tokai dia. Baik. Ada kebaikan dia. Tak nafikan, memang ada kebaikan. Sama juga arak. Arak baik tak? Ada kebaikan. Arak ada kebaikan. Apa kebaikan dia? Untuk tokai arak lah. Ya, tokai arak memang untung. Juta-juta untung kan. Sebab tu ada kilang besar dekat Tali Jaya. Sebab sampai dulu sampai sekarang masih ada kan. Walaupun kita semua negara Islam, kilang arak bukan main hebat, besar. Itulah masalah dia tuan. Masalah dia. Isu yang berlaku dalam negara kita. Jadi ada keburukan, tapi keburukannya jauh lebih besar. Judi kesannya sangat besar. Sebab orang bila ketagih judi ni, dia tak boleh berhenti tuan. Habis duit, bergadai sampai sanggup mencuri, merompak untuk semata-mata memenuhi kehendak nafsu dia untuk berjudi. Dia kena sekali, walaupun 100 kali tak kena sekali tu boleh rasa excited. Ini lepas ni kena lagi. Judi lagi. Ya? Boleh menyebabkan bunuh-bunuh pun ada. Sebab bila judi ni dia akan tertekan. Menang tak apalah. Ya? Dan menang tu jangan-jangan berlaku. Kalah banyak. Stres setiap masa. Depress setiap masa. Akhirnya dia yang bunuh diri sebab kalah judi. Itu hikmah. Okey. Jadi kalau kita tengok semua hukum hakam yang ada di atas dunia ini yang Allah Ta'ala syariatkan, semuanya bila Allah Ta'ala haramkan mesti ada keburukan. Tak ada benda yang haram baik. Tak ada tuan. Sama dia bila Allah Ta'ala halalkan satu benda, haruskan satu benda, maka benda itu mesti baik. Kalau tidak, Allah Ta'ala tidak akan halalkan benda itu. Jadi ini kebijaksanaan Allah. Ini sifat Al-Hakim Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat satu benda itu mesti ada kebaikan.
Mesti ada hikmah-hikmah tertentu, cuma kadang-kadang oleh kerana kejahilan kita umat manusia ni, kita tak dapat menyelami, kita tak dapat memahami semua hikmah-hikmah tersebut. Ya? Macam juga poligami lah tuan-tuan. Ini sikit awal. Hikmah dia, bila Allah Ta'ala haruskan benda mesti ada kebaikan. Cuma kadang-kadang kita susah nak faham. Itu je. Contoh, itu contohnya. Belum sampai masa lagi. Okey, sikit lagi insya-Allah. Okey. Jadi segala apa yang berlaku, ya, yang ditetapkan oleh Allah SWT itu dengan kebijaksanaan Allah mesti ada kebaikan. Begitu juga Allah SWT, itu dunia, itu cerita dunia. Cerita akhirat pula tuan-tuan, di akhirat nanti setiap manusia akan diberikan balasan mengikut apa yang dilakukan di atas dunia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi barang siapa yang membuat perkara yang baik akan dilihat di hari akhirat, akan dihisab, dihitung di hari akhirat. Tak ada sikit pun benda yang kita lakukan kat dunia ini terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebijaksanaan Allah. Macam mana Allah Taala buat? Wallahu a'lam. Allah Taala yang Maha Mengetahui. Macam mana Allah Taala rekodkan semua benda? Daripada sekecil-kecil sebesar zarah itu direkod tuan-tuan. Dan akan dipertontonkan, akan diperlihatkan kepada kita nanti di akhirat. Jadi macam mana nak faham benda itu semua? Nak faham, inilah teknologi yang Allah Taala benarkan ianya berlaku di atas muka bumi sekarang ni. Kita bercakap sekarang ni, mungkin Amerika sedang mendengarnya. Sebab apa? Sebab kita buat live. Kadang-kadang kita tak buat live, kita telefon kawan kita. Pun ada orang boleh rakam percakapan kita. Boleh rakam segala-galanya. Ya, Amerika semasa menyerang Iraq contohnya, dia boleh teropong tuan-tuan apa yang tersimpan di dalam bumi. Kereta-kereta kebal, kapal terbang ni boleh bom. Boleh nampak tuan-tuan. Itu teknologi manusia. Bayangkanlah kalau itu berlaku di kalangan manusia, teknologi yang dibenarkan berlaku di kalangan manusia, apakah kaedah dan caranya, teknologi kehebatannya, kecanggihannya, teknologi yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk merakam segala benda yang berlaku akan muka bumi. Mithqala dzarrah. Walaupun sebesar zarah dirakam, direkodkan dan tak ada benda yang terlepas. Teknologi Allah SWT, subhanallah. Tak ada yang terlepas tuan-tuan. Jangan rasa seronoklah bila kita buat jenayah, ya, buat satu apa nama ni, perkara yang jahat, orang tak tangkap kita ataupun orang tangkap kita dah salah, tak kena hukum lagi. Contohlah. Contoh saja. Maka jangan kita rasa kita ni bagus, jangan kita rasa kita baik, kita rasa kita dah lepas dah. Lepas dunia, belum tentu lepas di akhirat. Okey, lepas dunia ni kita boleh buat macam-macam cara tuan-tuan. Ya? Biasanya orang yang kecil-kecil, rakyat merahin lah yang mudah kena hukum. Cepat je kena tangkap, kena seksa. Curi telur ayam, ya, kena tangkap, kena penjara contohnya. Beli curi susu nak bagi makan anak, kena tangkap, kena penjara. Cepat laju je kan. Itu dunia tuan-tuan. Dunia ada sekarang macam tu. Orang yang banyak duit, lambat je kan. Contoh je, tak kena siapa-siapa tuan-tuan. Tak sebut nama pun baik. Jadi apa saja yang berlaku di atas dunia ini semua ada hikmah dia. Begitu juga di akhirat. Apa saja yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas di akhirat. Ini pun juga adalah berdasarkan kepada hikmah kebijaksanaan daripada Allah SWT. Kenapa Allah Ta'ala nak? Saya sebiarlah. Contohnya kalau kita fikir, kenapa nak susah-susah pula bawa pergi dikira dihisab di akhirat. Biar habis kat dunia sudahlah. Habis mati-mati lah. Cukuplah. Tapi kenapa Allah Ta'ala nak bangkitkan semula? Ada hikmah dia. Kenapa perlunya manusia dibangkitkan? Inilah kebijaksanaan Allah SWT. Okey, tuan-tuan yang rahmat Allah SWT. Apa jadi kalau sekiranya dunia ni habis begitu saja? Okey, habis macam tu je. Mati habis, mati habis, mati habis. Tak ada dibangkitkan. Seperti mana dipercayai oleh sebahagian manusia dan kebanyakan manusia ini percaya macam tu, habis. Dunia ni adalah
Habis. Maknanya inilah kehidupan dia. Dia tidak akan dibangkit lagi di hari akhirat. Tak ada lah. Apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku kalau sekiranya tidak ada hari kiamat? Kalau tidak ada hari akhirat, tidak ada pembalasan. Kalau tidak ada pembalasan, maka berlakulah apa yang berlaku di kalangan orang-orang yang bukan Islam. Hari ini kita tengok, sebab itulah kalau kita tengok jenayah, ya, perkara yang tidak baik dilakukan sewenang-wenangnya oleh orang yang bukan Islam. Mereka tidak percaya dengan wujud hari akhirat. Mereka menipu, mereka merompak, mereka membunuh, mereka buat macam-macam jenayah kerana bagi mereka inilah kehidupan. Kalau kita kaya di dunia, kayalah. Kalau kita miskin di dunia, miskinlah. Ya, kalau kita jadi mana pemerintah, tak kisahlah macam mana jadi pemerintah. Macam mana jadi kaya, tak kisahlah. Sebab kita di dunia. Ini je kehidupan kita. Sebab tu kita tengok kadang-kadang walaupun kita tahu, contoh, mengedar dada adalah satu hukuman yang berat. Orang mengedar dada boleh dihukum bunuh, boleh dihukum gantung. Tapi ada tak lagi orang yang mengedar dada? Ramai. Banyak. Selalu kes. Juta-juta punya nilai barang yang dirampas, jadah yang dirampas contohnya. Masih lagi ada orang merompak, mencuri, berzina, rasuah dan sebagainya. Masih lagi ramai manusia yang melakukan hal demikian. Kenapa? Kerana mereka berfikiran bahawa tidak ada balasan di akhirat. Habis. Kita ni tuan-tuan, yang menyekat kita daripada melakukan benda-benda tidak baik, sebenarnya banyak bergantung dengan Okey. Antara sebab yang menyekat kita daripada melakukan perkara yang tidak baik adalah kerana keyakinan kita bahawa kita akan dikira dihitung di akhirat. Itu sebabnya, sebab yang paling utama. Sebab kalau kita nak buat maksiat, tuan-tuan, nak buat maksiat, banyak cara nak buat maksiat ni. Nak rasuah ada cara dia, nak mencuri ada cara dia, nak melakukan zina ada cara dia. Ada cara yang kita boleh sorok daripada manusia. Contoh, nak lakukan zina janganlah buat dekat Malaysia. Contoh, pergilah tempat luar negara, buatlah macam-macam. Boleh tak lepas? Boleh lepas. Nak rasuah? Boleh. Ada peluang. Ada cara. Lepas ada. Ramai je orang lepas. Betul-betul Kemudian betul kan? Ramai je orang lepas kan? Rasuah ramai orang. Yang kena tangkap tu sebahagian. Yang tak tangkap ramai lagi. Contohnya. Boleh lepas. Kalau kira dunia, mencuri ramai. Yang kena tangkap sebahagian je, yang tak kena tangkap lagi ramai daripada yang kena tangkap. Yang berzina ramai tak? Ramai tuan. Hari-hari ada orang berzina. Tapi semua kena tangkap? Tak semua kena tangkap. Sebahagian je kena tangkap. Yang kebanyakan yang lain lepas. Itu kalau cerita dunia. Dunia boleh lepas tuan. Bayangkan kalau tidak ada lagi balasan di akhirat, maka lepaslah manusia. Orang mau bunuh. Ramai orang mau bunuh tuan-tuan, tapi lepas. Jadi kalau tidak ada balasan di akhirat nanti, maka manusia akan bebas melakukan apa saja yang dia suka. Asal lepas dunia, lepas. Okey. Berjaya kita. Alhamdulillah, lepas. Alhamdulillah tu, lepas. Daripada kena hukuman. Alhamdulillah, sujud syukur. Buat kenduri, kesyukuran. Lepas daripada hukuman dunia. Tapi akhirat lepas. Kalau hanya dunia, maka rosaklah dunia tu. Kalau hanya balasan itu hanya di dunia, maka rosaklah kehidupan manusia ini, kerana manusia akan buat apa saja kerana inilah kehidupan yang sebenar. Tidak ada kehidupan lain selepas kehidupan ni. Kalau itu pemikiran dia. Yang kita nak buat, kita bukan tak ingin tuan-tuan nak buat benda tu, nak buat banyak benda-benda yang maksiat. Sebab benda maksiat benda yang cantik, indah tuan-tuan. Benda yang menyeronokkan. Mencuri tuan-tuan, tak seronok. Seronok. Pergi mencuri satu malam dapat 20,000, 30,000, tak seronok. Seronok tuan-tuan. Berzina tak seronok. Seronok tuan-tuan. Tapi kenapa tak buat? Kerana kita tahu balasannya sangat dahsyat di hari akhirat. Itu menyebabkan kita terhalang daripada buat benda dosa. Nak rasuah, ada peluang. Kadang-kadang ada peluang tuan-tuan. Khususnya kalau kita ada jawatan. Ada peluang. Macam-macam. Bersyarah pun ada peluang. Syarah pun ada peluang tak rasuah. Macam mana? Kadang-kadang budak-budak ni tak berlaku lah. Kat universiti Islam tak berlaku lah insyaAllah. Tapi kat dalam universiti luar berlaku tuan-tuan.
Okey, budak perempuan ni, ya, dia pergi buat baik dengan musyawarah tu, nak dapat markah tinggi. Sanggup gadaikan tubuh dia untuk musyawarah. Ada, boleh berlaku tak kan? Budak-budak perempuan ni desperate. Orang yang tak Islam pula. Kan? Dia tak Islam. Dia tak kisah buat baik dengan musyawarah. Kan? Tidur dengan musyawarah dapat markah A, dapat A semua. Contoh je lah. Benda tu boleh berlaku tuan-tuan. Tapi kita buatlah, kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita balasan yang sangat berat, siksaan yang sangat berat menunggu kita dah akhirat. Ini hikmah Allah. Sebab tu Allah Ta'ala bila mencipta manusia, Allah Ta'ala dah bawakan undang-undang. Dan undang-undang inilah satu-satunya undang-undang yang sesuai untuk menjaga manusia, menjaga keamanan manusia, memastikan manusia ini dapat hidup dalam keadaan aman, sejahtera. Hari ini yang kes yang kacau bilau hari ini tuan-tuan, antara puncanya adalah kerana manusia gunakan undang-undang mereka sendiri yang mereka cipta dengan otak mereka. Kononnya mereka itu bijak, pandai, tapi tidak boleh menyelesaikan masalah. Tengoklah seluruh dunia masalah jenayah, menikat, masalah pencurian, rompakan, bunuh. Tak boleh diselesaikan kan? Tak boleh selesaikan. Jadi selagi mana kita menggunakan undang-undang yang dicipta oleh manusia yang terhad akal pemikirannya, terhad kebijaksanaannya, maka selagi itulah masalah yang dihadapi oleh dunia ini tidak boleh, tidak mungkin dapat diselesaikan. Tak boleh. Ya, kerana manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau manusia mencipta dirinya sendiri, tak apalah. Lajaklah mereka untuk mencipta undang-undang untuk mereka sebab mereka lebih tahu. Tapi sekarang ni manusia ini dicipta oleh Allah. Bila Allah Taala cipta, mana Allah lah yang Maha mengetahui apa yang sesuai untuk manusia. Apa hukumannya sesuai untuk manusia. Cara macam mana nak selesaikan masalah manusia, Allah Taala yang bawakan kaedah-kaedahnya, bukan kita. Kita ni sebagai manusia wajib ikut dan patuh segala arahan Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Allah Ta'ala itu sifatnya Al-Hakim, maha bijaksana. Okey, jadi selagi mana kita tidak kembali kepada hukum Allah, maka selagi itulah kita tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Masalah apa saja yang berlaku hari ini, masalah jenayahnya, masalah ekonominya, ya masalah segala-galanya, ialah banyak bergantung kepada kesilapan yang dilakukan oleh sistem yang ada, ya, sistem ekonominya, sistem politiknya, segala-galanya yang dicipta oleh manusia, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Okey, yang boleh menyelesaikan masalah cuma apabila kita kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi berbalik kepada hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, dia punya hikmah-hikmahnya tersendiri. Okey. Begitu juga kita tidak boleh berhukum, fala hakima illa Allah. Tidak boleh juga berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi mata Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang hukum ni macam saya sebutkan tadi bahawa halal haram itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan ada hak bagi mana-mana orang walaupun dia ulama besar, ulama yang tersohor, dia tidak ada hak untuk menghalalkan suatu benda ataupun mengharamkan suatu benda kecuali perkara yang dihalalkan atau diharam itu ada nas yang jelas dalam Al-Quran. Baik, kalau sekiranya tidak ada nas yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah, maka ada kaedah lain. Ada kaedah lain yang boleh untuk mengeluarkan hukum. Sebab itulah dalam hukum syarak, dia bukan hanya bergantung pada Quran saja. Sebab Quran tak menceritakan semua benda. Okey. Kalau tidak ada nas dalam Quran, contoh ada satu benda baru. Okey, ada satu benda baru yang tidak ada hukumnya lagi. Yang belum lagi berlaku. Apa benda yang belum berlaku tuan-tuan? Cloning, human being. Apa hukumnya tuan-tuan untuk clone manusia? Kalaulah ditakdirkan Allah Ta'ala izinkan ini berlaku. Sekarang ni manusia, saintis tengah berusaha tuan-tuan nak clone manusia ni. Pernah berlaku beberapa tahun yang lepas, mereka mengklon binatang, biri-biri. Boleh tuan-tuan, boleh klon. Ya? Menggunakan sel-sel itu diklonkan. Tidak melalui persenyawaan macam biasa, gunakan cloning. Boleh tuan-tuan, berlaku. Setakat ni manusia belum lagi berlaku. Baik, katalah tiba-tiba ada seorang dekat mereka
Manusia yang telah diklonkan exactly the same, sama betul, pattern sama, dia hantar cop jari pun sama. Clone, copy 100%. Tuan-tuan, contoh je rupanya, suaranya, everything exactly the same, sama betul-betul. Cloning. Okey, katalah benda ni berlaku. Okey, ada tak ayat Quran berkaitan dengan cloning? Tak ada, tuan. Ada tak hadis? Ada tak pandangan ulama sebelum? Tak ada, tuan. So macam mana nak keluarkan hukum? Jadi ulama kena carilah, kena buat kajian. Tengok dia punya kebaikan dan juga keburukan dia. Kena kaji. Macam mana proses dia? Macam mana proses pengklonan itu berlaku? Okay, dia bincang. Dan dia, ulama ni satu perkara, tuan-tuan. Ulama ni kena buat kajian. Dia ulama ni tidak boleh hanya melihat, mendengar, bagi hukum, tak boleh. Macam saya sebut tadi forex lah, tentang forex. Sebab tu ada ulama, bila ditanya, apa hukum forex? Dia jawab macam mana? Selagi mana tidak ada di dalamnya gambling, unsur-unsur judi. Kalau tidak ada riba, tidak ada gharar, ketidaktentuan. Okey, tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada maknanya unsur-unsur penipuan dan kezaliman, maka halal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua benda itu harus. Tak habis jawapan itu, tuan. Tak habis jawapan itu. Jadi orang dengar, kalau macam itu halal lah forex trading. Tak. Forex trading ni dia bukan asas. Memang itu adalah asas dalam segala transaction. Okey, tidak boleh ada judi, tidak boleh ada unsur judi, tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada unsur gharar, ketidaktentuan, tidak ada unsur kezaliman. Maka itu asas dalam semua transaction. Semua transaction kalau ada apa-apa salah satu daripada sifat ini, maka haram. Tapi dalam forex trading ada unsur-unsur tambahan. Sebab dia adalah barang ribawi. Ini benda yang tak disentuh oleh sebagian ustaz. Ada setengah ustaz dia jawab, okey, kalau tak ada benda ni halal. Jadi orang yang melihat, dalam forex tak ada benda ni, halal. Sedangkan dia tak habis ni. Jawapan itu tak habis, tuan-tuan. Sebab forex ini dia melibatkan barang ribawi. Apa barang ribawi? Barang yang boleh berlakunya riba di dalamnya. Sebab apa? Dia melibatkan tukaran antara duit dengan duit. Duit dengan duit ini berdasarkan pada ijma' ulama mengatakan dia sama hukumnya dengan emas. Emas kalau tukar sama-sama dia, maka dia kena mithlan bimathlin. Mesti sama timbangan dia. Walaupun emas tu lama, 20 tahun, 30 tahun kita beli emas, kita nak pergi tukar dekat kedai emas. Katalah ada 5 gram emas kita simpan 20 tahun lepas. Nak pergi kedai emas nak tukar. Dia kena bagi 5 gram juga, tuan-tuan. Kalau pertukaran. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kurang lebih, riba. Tak boleh. Dan kemudian perlu berlakunya penyerahan serta-merta. Bagi emas, ambil emas. Tak boleh bagi emas, okey, petangkan datang ambil emas yang 5 gram ni. Tak boleh, tuan-tuan. Itu hukum emas. Sama juga hukum currency. Dia kena berlaku macam tu. Kalau tak berlaku macam tu, maka tak sah jual beli. Bila tak sah jual beli, maka jadi haram. Ini tak disebut oleh kebanyakan ulama yang ditanya tentang hukum forex. Sebab itulah ada yang mengambil pandangan-pandangan setengah-setengah ulama mengatakan, ustaz ni kata halal. Sedangkan penghuraian dia, syarat-syarat sebenarnya tak cukup. Dia ada lebih lah, ada extra punya condition, ada syarat-syarat tambahan bagi barang-barang yang terlibat dengan riba. Jadi ada orang dengar macam tu, dia kata, ustaz ni kata halal. Sebenarnya tak habis. Pendengarnya tak jelas, apatah lagi yang menghalalkan terus. Itu sangat bercerita lah. Ada ulama yang mengatakan, kononnya ulama lah bagi saya, dia bukan ulama. Kalau ulama ni dia orang yang sepatutnya ulama ini orang yang bukan sahaja bercakap tapi beramal dengan ilmu yang dia ada. Tapi kalau mencanggahi ulama seluruh dunia, jadi satu-satunya ulama kononnya mengatakan benda itu halal, dia tidak menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Baik. Jadi hukum hakam ini bukan, baik, berbalik kepada cloning tadi, tuan-tuan. Jadi kita tidak boleh, ulama tidak boleh dengar dia kemudian terus sebagai hukum. Tak boleh. So apa yang ulama kena buat? Ulama kena bekerjasama dengan para saintis untuk memahami. Dia tidak boleh menggunakan ilmu agama saja menghukum. Tak boleh, tuan-tuan. Dia kena faham apa dia punya nature dia. Bagaimana keadaan manusia itu diklonkan. Apa kesan dia?
Kesan positifnya apa dia? Kesan negatifnya apa dia? Bincang. Buat muzakarah para ulama, panggil para saintis, duduk bincang. Contohnya, sekarang baru katalah baru keluar, baru satu klon berlaku, memang hidup orang tu contohnya, hidup sama semua. Okey, kena kaji. Bila dah buat kajian, maka di antara kajian dia ada dapatan tu mengatakan bahawa okey, kesan baiknya banyak. Apa kesan baiknya? Orang yang mati anak, dia ada seorang anak, meninggal anak dia. Contoh ada kebaikan dia. So apa kebaikan dia? Orang tu tak boleh hidup. Dia memang stres lah, depressed lah. Dia anak seorang je, anak tunggal, tiba-tiba mati tu. Okay, tiba-tiba mati. Dia nak kembalikan anak dia yang sama. So macam mana klon lah? Ambil sel dia klon. Boleh keluar exactly sama macam anak dia. Ada kebaikan tak? Ada kebaikan. Okay, ada kebaikan sebab akan hilanglah keduplicitaan ayah tu, mak dia. Kembali semua orang, mak dia balik. Orang yang tak ada anak, tak ada masalah, klon je. Nak klon siapa? Einstein contohnya. Nak klon siapa? Imam-imam yang lama-lama tu. Kelebihan, baik kelebihan tuan-tuan. Kita sekarang katalah ketandusan ulama-ulama hebat. Klon lah. Gali balik kubur-kubur ulama-ulama besar, ambil sel-sel daripada tulang-tulang tu, klonkan. Bila dia naik besar, exactly sama dengan imam-imam dulu. Contohnya. Bagus tak? Bagus tak? Ada kebaikan dia. Tapi keburukan dia? Keburukan dia banyak. Apa keburukan tuan-tuan? Orang tak kenal. Siapa sebenarnya? Tengok laki dia sama. Kelun dua orang. Sama tuan-tuan. Cop jari sama, nama sama, suara sama, badan sama. Exactly. Apa berlaku tuan-tuan? Orang dia pergi mempak, orang dia mencuri, orang dia banyak dia buat tuan-tuan. Serupa je. Yang mana satu ni? Kalau berlaku dalam bab perkahwinan, masalah tuan-tuan. Jadi, ini saya tadi. Suami awak. Lepas tu duduk sekejap. Ini saya suami awak. Sudah tuan-tuan. Macam mana tu? Kalau isteri pun sama. Isteri pun keluar juga. Yang mana satu isteri? Tak kenal tuan-tuan. Apa yang akhirnya kahwin hancur lebur lah dunia. Contoh jadi orang yang bersalah pun mungkin akan terlepas. Orang yang tak bersalah kena tangkap. Dalam CCTV nampak. Dia mencuri masuk. Rupanya kelon dia. Bukan dia yang sebenar. Kena tangkap. Tak, memang ini gambar. Betul. Itu keburukan dia. So mana lebih besar kebaikan kalau kita lihat yang katalah kita ni di kalangan ulama-ulama, secara zahir ni kita cakap dalam cloning tu banyak kebaikan ke banyak keburukan. Ni ijma' ulama tuan-tuan. Majlis syura ulama. Okey, yang mana tuan-tuan rasa lebih besar keburukan ke kebaikan? Keburukan keburukan sebenarnya lebih besar. Bila keburukan lebih besar, maka ulama pun bersetuju. Bersetuju bahawa okey, oleh kerana dia punya darahnya adalah lebih besar, maka dengan ini dikeluarkan fatwa mengatakan bahawa cloning manusia adalah haram hukumnya. Okey, tapi mereka akan mengkaji, bukan mengkaji saja, mereka akan melihat hukum-hukum yang ada kaitan. Okey, apa keburukan dia, apa kesan dia, kenapa tak boleh buat benda-benda yang membawa keburukan, mereka melihat. Okey, asalnya Allah Ta'ala sebut wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dia tak ada spesifik tentang cloning, tapi apa-apa saja yang boleh membawa kepada keburukan, Allah Ta'ala kata jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Maka binasa tak benda ni, boleh buat mudarat lah, boleh mudarat. Okey, masuk dalam kategori ini. Dan Nabi juga berkatakan la dharra wa la dirar. Jangan kamu melakukan satu benda yang boleh memudaratkan diri kamu dan juga orang lain. Mudarat tak? Mudarat. Banyak mudarat. Maka ini automatically dia akan termasuk dalam kategori ini. Maka haramlah dia. Walaupun tidak ada spesifik hukum yang bercerita tentang cloning dalam Quran Sunnah, tidak ada. Sebagai contoh. Itu kaedahnya. Sila. Okey, sebab itulah memang saya sebutkan tadi bahawa tidak ada kita tidak nafikan kebaikan dia. Tapi kalau ulama saya sama, oleh kerana ulama tu bijak. Kita ambil katalah Imam Bukhari dan ulama hadis. Kelun 100, 200. Okey, Imam Bukhari nak kahwin dengan siapa?
Yang mana satu yang kahwin ni sebenarnya? Ini isu utamanya. Ini isu yang utama yang paling besar kesan ni adalah bila khususnya berkaitan dengan perkahwinan. Begitu juga dengan jenayah. Yang tiba-tiba memang dia baik semua. Tapi tak kenal. Isteri pun tak kenal dia pun tak kenal isteri dia. Sebab isteri pun keluar juga, contohnya. Jadi keburukannya sebenarnya walaupun memang ada kebaikan dia, tapi keburukannya, kesan negatifnya lebih besar. Jadi dia akan memang hukumnya akan menjadi haram. Okey? Jadi baik tuan-tuan untuk Allah SWT, kita berhenti di sini untuk sesi yang pertama ni. Dan kita sebutkan sekali lagi bahawa hukum hakam yang dikeluarkan oleh para ulama sebenarnya bukanlah daripada pemikiran mereka, tapi mereka mencari, memahami hukum-hukum ataupun ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang ada ribu-ribu, ratus-ratus ribu hadis yang disebut oleh Nabi. Mereka mengkaji semua, barulah mereka mengeluarkan hukum. Jadi hukum itu hanya para ulama membantu mengeluarkan hukum yang memang telah pun ada di dalam Al-Quran. Dan juga Allah SWT itu Al-Hakim, maha bijaksana dalam setiap apa yang Allah Ta'ala lakukan, sama ada untuk kehidupan manusia di dunia dan juga kehidupan manusia di akhirat. Okey, itu dia punya conclusionnya lebih kurang. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita di masa-masa akan datang insyaAllah pada minggu depan. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan Allah SWT, kita masuk kepada fasa yang kedua. Daripada buku 7 Langkah Mudah untuk Berpoligami. Okey tuan-tuan. Kita bincang 2 minggu lepas, kenapa orang memilih untuk berkahwin di luar negara? Ini pun sekaligus memberi tips lah kepada tuan-tuan, tapi bukan menggalakkan, memberi tips, tetapi bukan menggalakkan. Okay. Kenapa lelaki memilih untuk berkahwin di Siam? Itu Siam lah. Sebab itu tempat yang paling favourite di Thailand, di Songkhla. Okey, yang pertama kita sebutkan bahawa sukar untuk mendapatkan kebenaran isteri untuk berpoligami. Maknanya, kalau minta-minta tak dapat, minta-minta tak dapat, maka ini bukan solution. Saya bukan katakan ini adalah solution. Saya cuba menceritakan tentang sebab. Kenapa ramai orang pergi bernikah luar negara, antaranya ialah kerana dia nak berpoligami, tak dapat kelulusan isteri. Mahkamah lulus. Secara umum mahkamah boleh beri kebenaran, dia tak minta lagi lah. Sebab nak pergi mahkamah kena dapatkan kebenaran isteri. Kalaupun tidak kebenaran isteri kena bawa pergi mahkamah. Mahkamah mana hakim kena interview isteri, kena tanya isteri, boleh ke tak, setuju tak. Walaupun isteri tak setuju, mungkin mahkamah akan juga beri keputusan. Tapi nak bawa isteri ke mahkamah tak lepas. Dah mencuba beberapa kali tak lepas juga. Tak lepas. Maka kalau orang yang betul-betul memang dia bertekad by hook by crook, aku mesti kahwin, maka inilah jalan yang mereka ambil. Bukan saya kata ambillah jalan ini, tak. Lain ayat tu tuan-tuan kena faham. Saya kata kalau suami ni kes ni perkara yang telah pun berlaku dan mungkin akan berlaku. Jadi bagi mereka yang telah pun maknanya berkahwin ataupun akan berkahwin, ini antara sebab dia. Payah nak dapat kebenaran isteri, maka mereka pun keluar negara. Baik. Kemudian yang kedua, isteri benar, mahkamah pula tak benar kerana tidak mampu mungkin. Jadi macam mana? Nak kahwin juga. Dah bertekad nak kahwin. Maka mereka juga pergi ke luar negara. Seterusnya, mahkamah okey, isteri okey, keluarga pula tak okey. Payah juga nak kahwin sebab nak ada wali. Kan? Isteri dah setuju. Okey, isteri pertama dah setuju, yang nak kahwin tu pun dah setuju, mahkamah pun dah bagi kelulusan, balik rumah, mak ayah pun tak nak kahwin dengan pula. Sudah tuan. Dah nampak macam dah cerah kan? Pergi keluarga tak lepas, alamak. Keluarga pula tak lepas pula. Sebab bukan semua keluarga bersetuju anak dia, tuan-tuan, mak ayah dia. Okey? Kebanyakan tidak bersetuju anak dia menjadi dimadukan. Kebanyakan. Walaupun ada yang bersetuju, tapi ramai yang tak setuju. Okey? Zaman tak setuju tu dia banyak kes lah. Okey, kes tengok, alamak macam ni ke nak kahwin? Macam tak mampu je kan? Tapi kalau pergi bawa Lamborghini tuan-tuan, contohnya kan, dah
bagi kontrak siap-siap bulanan, okey pakcik akan dapat RM5,000 elang setiap bulan. Pakcik setuju semua lah, selalulah ayahnya setuju kan. Mudah je, sebab tu saya kata, saya sebut yang pelajar-pelajar, kalau you all ada duit banyak, memang banyak duit betul-betul. Ni benar kelas semua kata. Ni Abi ni dah tua kan? Dah tua. Kalau Abi kata, Abi memang duit banyak, okey Abi offer siapa-siapa dalam kelas ni yang perempuan nak kahwin dengan Abi bagi RM10,000 sebulan. Elang. Tercabar tuan-tuan, walaupun kita ni tua-tua tapi pelajar-pelajar kita ni kalau offer RM10,000 sebulan, dia nampak duit kan? Harus ada yang bersetuju. Ini nak ceritanya the power of money. Money is king, betul lah tu money is king. Yang orang yang banyak duit hari ni dia boleh kahwin. Dia nak kahwin sekarang pun boleh kahwin tu, kalau betul-betul ada duit. Betul? Itu dia punya kehebatan duit lah tuan-tuan. Dunia, itu dunia. Kalau nak kahwin, kalau ada duit hari ni pun boleh kahwin. Baik. Tidak mendapat restu keluarga, so macam mana cara dia? Mereka dah nak kahwin, perempuan dah suka, yang lelaki pun dah suka, mahkamah pun dah bagi kelulusan. Okey, tak ada masalah, isteri pertama pun dah bagi kelulusan. Tapi tak lepas, keluarga tak restu, maka mereka pergi ke seberang. Lepas. Okey, baik. Selain daripada itu juga kerana urusan lebih mudah. Urusan lebih mudah tuan-tuan, berdasarkan kepada kajian saya. Kenapa? Mereka kalau di luar negara ni tuan-tuan, mereka tidak akan ditanya tentang wali. Tak akan tanya surat kebenaran berkahwin daripada Jabatan Kehormatan Islam. Tak akan bertanya tentang perintah mahkamah syariah untuk orang nak berpoligami. Tak perlu sijil kahwin, sejuk kursus kahwin, tak perlu ada kursus apa-apa. Tak perlu sijil mengenai kesihatan, bebas daripada HIV atau AIDS, dan tak tanya pasal hantaran. Mudahnya tuan-tuan. Mudahnya. Baik. Kemudian selain daripada kos yang lebih murah. Kos murah tuan-tuan. Berdasar pencarian saya, kos dia sekitar 1,000 hingga 3,000 saja. Settle semua. 1,000 hingga 3,000 saja tuan-tuan. Lepas. Boleh kahwin tuan-tuan dekat Thailand. Bagi upah dia apa semua sekali. Okey. Dan ini termasuk apa dia? Saya cerita ni Okey, antaranya kos pengangkutan, bayaran wali hakim, jurunikah, saksi, urusan mulakan sijil nikah daripada pejabat kaum Islam di selatan Thailand, di Songkla khususnya. Kemudian dapat juga pengesahan pernikahan daripada konsul Malaysia di Thailand. Semua komplit tuan-tuan, diiktiraf. 1,000 hingga 3,000 je kos dia. Murah tuan-tuan, murah. Sangat murah. Jadi inilah juga menjadi sebab kenapa ramai yang berkahwin di luar negara. Okey, ini bukan menggalakkan tuan-tuan kahwin luar negara. Cuma ini cerita tentang kajian yang dibuat. Kemudian satu lagi sebab kenapa ramai yang berkahwin di luar negara, antaranya ialah kerana berlakunya kehamilan luar nikah. Dah terlanjur nak nikah dalam negeri, masalah payah dengan berbagai-bagai halangannya, akhirnya mereka pergi ke luar negara, pergi kat sekolah kahwin. Balik daftar. Okey, walaupun ia satu kesalahan tapi mereka daftar sebab perkahwinan mengikut kaedah yang sah. Ikut hukum syarak. Okey? Dan diiktiraf oleh Malaysia, maka balik mereka daftar. Baik. Untuk minggu depan, tadi kita cerita tentang ramai orang nikah di luar negara dengan sebab yang telah kita pun jelaskan. Okey, minggu depan kita cerita tentang risiko berkahwin di sempadan atau di luar negara. Kita simpan untuk minggu depan. Jadi itu saja untuk minggu ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik pada Allah SWT, yang baik kurang sama saya sendiri. Tak banyak. Aku lupa hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.